Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua murid cikgu. So hari ini cikgu akan terangkan satu soalan yang agak simple, agak mudah. Cikgu ambil dari buku teks saja, muka surat 246. Okey, so soalan dia yang pertama. Sebelum tu kita baca dulu maklumat yang dia bagi. Okey. So, kalau cara cikgu, bila kita baca soalan, kita perlu highlightkan apa dia punya maklumat yang dia bagi. So, yang pertama, yang penting di sini adalah segi empat selari. Okey, segi empat selari. So, kita tahu bahawa garisan FG yang di atas dan juga garisan HK yang di bawah ini adalah selari. Okey, dan begitu juga dengan garisan FK yang di tepi dan juga GH yang di sebelah sana. Ini juga selari. So ada dua garis selari di sini. Nanti kita akan tengok ada kepentingan maklumat selari di situ. Okey, yang kedua, maklumat yang kedua adalah persamaan garis lurus FG, iaitu 2Y sama dengan X tambah 20. Okey, 2Y sama dengan X tambah 20. So, maklumat yang ini, yang dia sudah bagi ni, seeloknya kita tulis. Persamaan yang dia bagi tu seeloknya kita labelkan pada gambar rajah. So, cikgu labelkan di sini 2Y sama dengan X tambah 20. Okey, so kita pergi ke soalan yang pertama. Dia nak kecerunan garis lurus FG. Kecerunan garis lurus FG. Mula kita cari dulu manakah FG. So FG di sini. Persamaan dia sudah bagi. Okey, soalan A. Persamaan dia adalah 2Y sama dengan X tambah 20. Ini adalah persamaan untuk FG. Jadi untuk dapatkan kecerunan adalah M. Okey, kecerunan adalah M. Y sama dengan MX tambah C. Ini yang secara umum. Persamaan secara umum. Jadi kita perlu tukarkan persamaan yang di atas yang dia bagi 2Y sama dengan X tambah 20. Kita perlu jadikan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Iaitu mesti jadikan Y sebagai pemboleh ubah tunggal tanpa ada pekali selain satu. Maksudnya di sini, nombor 2 yang di depan ini kita perlu hapuskan, hilangkan. Jadi macam mana nak hapuskan nombor 2 di depan Y? So kita bahagikan semua sekali dengan nombor 2. Jadi 2Y bahagi 2, X pun bahagi 2, tambah 20 pun bahagi 2. Jadi kita akan dapat persamaan yang baru, iaitu Y sama dengan X per 2. Okey, nanti kita tulis dulu. Tambah 20 bahagi 2 dapat 10. Okey, kita perlu ingat bahawa X per 2 ni sama dengan 1 per 2 X. Okey. Cuma penulisan yang berbeza. Kalau dalam matematik, bila apabila ada pecahan dan juga pemboleh ubah, cantik sikitlah. Okey. Bila ada pecahan dan pemboleh ubah dan pecahan tersebut adalah 1 per 2,
biasanya pemboleh ubah itu, iaitu X, kita akan naikkan ke atas. So, dia akan jadi bentuk beginilah. Tapi sebenarnya dia sama juga dengan 1/2X. Okey, jadi kita bandingkan dengan persamaan yang di atas yang dalam petak cikgu tulis tu. Okey, Y MX tambah C. Jadi 1/2 ini adalah M. Okey, 1/2 ini adalah M dan 10 ini adalah C. Jadi kita tahu bahawa kecerunan adalah M, iaitu 1/2. So, kita kena tahu Y sama dengan MX tambah C. M itu apa? C itu apa? Okay. M adalah kecerunan dan C adalah pintasan Y. Okay, so kita pergi ke soalan B. Pintasan Y bagi garis lurus HK. Soalan B. Mula-mula sekali, soalan yang maklumat yang tadi kita dapat adalah segi 4 selari kan? Segi 4 selari maksudnya FG dan juga KH adalah selari lah. Bila selari, okay, cikgu buat nota sikit di sini. Apabila dia adalah garis selari, maksudnya dia akan mempunyai garis selari akan mempunyai kecerunan yang sama. Okey, yang ini kamu kena ingatlah. Okey. Garis selari mempunyai kecerunan yang sama. Jadi, kalau FG tadi yang kita sudah kira, FG cikgu buat dalam bentuk kecerunan bagi FG dalam ringkasan dia adalah M kecerunan FG. Begitu cara tulis. Adalah tadi yang kita sudah kira awal-awal tadi sama dengan 1/2. Maksudnya kecerunan bagi HK pun adalah 1/2. Kemudian dia sudah bagi satu titik kan? Satu titik H di sana. So titik H 82. Titik H adalah 82. Itu maklumat yang dalam gambar. Okay, kita highlight di sini. Titik H adalah 82. Jadi kita boleh guna rumus Y sama dengan MX tambah C. Dengan cara Y kita boleh gantikan, Y dengan X kita boleh gantikan dengan titik yang dia sudah bagi. Manakala M kita boleh guna dengan kecerunan FG, iaitu sama juga dengan kecerunan HK. Sebab dia adalah selari. So, kita boleh dapatkan nilai C, iaitu yang mana C adalah pintasan Y. So, kita gantikan nilai Y sama dengan 2, M sama dengan 1/2, X sama dengan 8 tambah C. Okey, 1/2 darab 8 sama dengan 4. Jadi 2 sama dengan 4 tambah C.
Jadi C di sini 4 ni kita pindah pergi sebelah sini, so dia akan jadi tolak 4. 2 tolak 4 sama dengan negatif 2. So kita sekarang sudah dapat jawapan bagi pintasan Y. Okay. C adalah pintasan Y. Jadi cikgu ulang sikit. Mana dapat 82? 82 daripada soalan yang dia sudah bagi, titik H. Mana datang 1/2? 1/2 adalah kecerunan FG. Dan memandangkan FG dan juga HK adalah selari, makanya kecerunan dia sama. Jadi kecerunan FG 1/2. Jadi kecerunan HK juga 1/2. Jadi kita gantikan nilai M, X dan Y dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. So Y sama dengan 2. Okay, sebab tu Y sini 2. M sama dengan 1/2. So ini 1/2. Dan X adalah 8. So kita gantikan di sini 8. Jadi tugas kita seterusnya kita dapatkan nilai C. So cikgu labelkan sikit di sini. X, Y. Supaya kamu boleh lebih jelas. Okey. Soalan seterusnya. Soalan C. Soalan C ringkas sajalah persamaan. So kita sudah dapat M. M 1/2. C negatif 2. Dan persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi untuk persamaan HK, Y dengan X kita kekalkan Y dan X. Jangan kita gunakan 8 dengan 2 sebab itu adalah titik. Okay, bukannya persamaan. Jadi Y dengan X kita kekalkan Y sama dengan M 1/2 X. C sama dengan negatif 2 tambah negatif 2. Ini yang asal dia lah. So bila kita mau tulis persamaan yang lebih lengkap, yang lebih sempurna, 1/2 X kita akan ubah. So jawapan last dia Y sama dengan X per 2. Okay, yang di sini tambah tolak. Tambah tolak akan jadi tolak. X per 2 tolak 2. So kita dapat jawapan akhir. Y sama dengan X per 2 tolak 2. Okay, itu saja untuk soalan ini. Terima kasih.